Oke, soalan 1. Dia ingin mencari F inverse G inverse X. Oke, pertama kita boleh buat let Y sama dengan Fx, Y sama dengan 3x tambah tolak 2 Y tambah 2 bahagi 3 sama dengan X. Maka F inverse X sama dengan X tambah 2 bahagi 3. Oke, sekarang kita akan mencari G inverse X. Sama juga let Y sama dengan G X. Y sama dengan X tolak 3 Y tambah 3 sama dengan X. Maka G inverse X sama dengan X tambah 3. Soalan B, mencari hubungan antara F G inverse X dan G inverse F inverse X. Oke, sekarang F G X sama dengan F G X sama dengan 3 dalam kurungan X tolak 2 atau kurungan tolak 2 sama dengan 3 X tolak 6 tolak 2. Sorry, ada salah. Sorry, 3 dalam kurungan X tolak 3 tolak 3. Maka 3X tolak 9 tolak 3 dengan 3X tolak 11. Yes. Oke, sekarang let F G X sama dengan Y. 3X tolak 11 sama dengan Y. X sama dengan Y tambah 11 bahagi 3. Sekarang maka F G inverse X sama dengan X tambah 11 bahagi 3. Oke, sekarang kita akan mencari G inverse F inverse X. Sama dengan G inverse dalam kurungan F inverse X. Jadi sama dengan F X tambah 2 bahagi 3 itu kurungan sama dengan X tambah 11 bahagi 3. So, maka F G inverse X sama dengan G inverse F inverse X. Sekarang kita pergi kepada soalan kedua. 2E, jumlah bagi kuasa dua integer yang berurutan ialah 841. Dia ingin mencari kedua integer tersebut. Maka mula-mula kita boleh tulis X dan X tambah 1. Maka X kuasa 2 tambah X kurungan X tambah 1 kuasa 2 sama dengan 841. Oke, sekarang kita boleh selesaikan kaidah pemfaktoran seperti biasa. X kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan 841. Maka kita dapat persamaan tersebut, dan persamaan tersebut kita boleh permudahkan dia untuk mencari nilai X. Kita boleh bahagi 2. Maka nilai X yang kita peroleh adalah X sama dengan 20 dan X sama dengan negatif 21. Maka integer pertama adalah 20 dan manakala integer kedua adalah negatif 21. Soalan B. Oke, dia ingin mencari
diberi bahwa alfa dan beta adalah punca bagi persamaan kuadratik Px kuasa 2 tolak 4 Px tambah 5 tolak Pi sama dengan 0. Oke, jika alfa tidak sama dengan beta, cari julat nilai Pi. Sekarang apa yang kita boleh lakukan ialah kita boleh tulis dahulu persamaan tersebut, salin balik. Px kuasa 2 tolak 4 Px tambah 5 tolak Pi sama dengan 0. Seterusnya kita boleh menggunakan rumus yang B kuasa 2 tolak 4 SC lebih besar daripada 0. Maka kita isikan dalam kurungan negatif 4 kuasa 2 negatif 4 Pi kuasa 2 tolak 4 kurungan Pi dan 5 tolak Pi lebih besar daripada 0. Kita boleh selesaikan seperti biasa, membentuk persamaan, satu persamaan untuk mencari nilai Pi. Maka kita boleh permudahkan dia, dan untuk mendapatkan Pi maka nilai Pi adalah Pi lebih kecil daripada 0, Pi lebih besar daripada 1. Oke, sekarang kita beralih kepada soalan 3. Oke, soalan 3. Apabila 3 biji gelas plastik disusun seperti dalam raja 1 tersebut, tinggi susunan itu ialah 13.5 cm. Manakala apabila 6 biji gelas plastik disusun, tinggi susunan ialah 15.75 cm. 3A. Berapakah tinggi susunan itu jika 20 biji gelas disusun? Okay, kita ingin mencari tinggi 20 gelas disusun, maka kita cari dulu yang pertama, yaitu 3 biji gelas plastik. Berapa dia punya? Kita buat persamaan dulu ya. Kan beli senaraikan dulu maklumat yang diberi. Pertama kita boleh gunakan rumus Tn sama dengan E tambah N tolak 1 D. Maka sebutan ketiga E tambah bukan 13, 3 tolak 1 D sama dengan 13.5. Kita boleh permudahkan selesaikan dia dahulu. E tambah 2D sama dengan 13.5. Itu persamaan yang pertama. Persamaan kedua adalah persamaan ke-6 ini. Maka E tambah 6 tolak 1 D, maka sama dengan 15.75. Kita boleh buat macam tadi juga untuk mencari persamaan kedua. E tambah 5D sama dengan 15.75 adalah persamaan yang kedua. Seterusnya kita boleh mencari nilai E atau nilai D. Maka gunakan persamaan 1 tolak persamaan 2. Selepas tolak tu kita boleh mendapat negatif 3D sama dengan 22 negatif 2.25, maka D sama dengan 0.75. Oke, sekarang kita boleh menggunakan nilai D yang kita jumpa itu untuk mencari nilai E. Boleh masukkan dalam mana-mana persamaan. Di sini kami masukkan dalam persamaan yang pertama. Maka E tambah 2 dalam kurungan 0.75 sama dengan 13.5. E sama dengan 12. Oke, pada soalan B ingin mencari maafkan saya, sebutan 20 belum lagi. Oke, maka sebutan ke-20, 12 tambah 20 tolak 1 besa dia 0.75 sama dengan 26.25 cm. Oke, sekarang kita boleh pergi kepada soalan B. Ingin mencari bilangan biji gelas yang perlu disusun untuk mendapatkan ketinggian sekurang-kurangnya 0.5 m. Maka 0.5 m itu tukar PCM menjadi 50 cm. Maka Tn lebih besar atau sama dengan 50 cm
E tambah N tolak 1 di lebih besar atau sama dengan 50 cm. Maka kita boleh gantikan nilai yang kita dapat tadi lah. Maka E 12 tambah N tolak 1 0,75 lebih besar atau sama dengan 50 cm. Untuk mencari nilai N itu oke. Maka 12 tambah 0,75 N lebih besar atau sama dengan 50. 50.75. Maka 0,75 N lebih besar atau sama dengan 38.75 dan nilai N adalah 51.67. Kita boleh bundarkan dia, maka nilai N adalah 52. Oke, seperti ingin mencari bilangan gelas yang perlu disusun. Oke, maka kita balik kepada soalan 4. Aisyah dan Aniki telah pergi ke koperasi sekolah untuk membeli buku latihan, pen, dan air minuman. Jadwal tersebut menunjukkan bilangan setiap item yang dibeli dan jumlah uang yang dibelanjakan. Maka diberi bahwa harga sebuah buku latihan adalah 2 kali ganda harga sebotol air minuman. Cari harga sebuah botol latihan, sebatang pen, dan sebotol air minuman. Oke, di sini kita boleh senaraikan dahulu. X sama dengan buku latihan, Y sama dengan pen, dan Z sama dengan air minuman. Kita boleh membuat persamaan yang diberi dahulu. 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan Rp11.40. Persamaan pertama. Persamaan kedua adalah 2X tambah 4Y tambah Z sama dengan Rp9.80. Itu adalah persamaan yang kedua. Seterusnya, dia ada 3 persamaan di mana dia menyatakan bahwa dalam soalan tersebut harga sebuah buku latihan adalah 2 kali ganda harga sebotol air minuman. X sama dengan 2Z adalah persamaan ketiga. Pertama, apa yang kita boleh lakukan adalah kita boleh menggunakan mana-mana kaedah. Kami menggunakan kaedah penggantian. Maka kami masukkan 3 persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Dan kami mendapat persamaan baharu, yaitu 9Z tambah 2Y sama dengan 11.40. Itu adalah persamaan keempat. Seterusnya, kami masukkan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Maka 2 dalam kurungan 2Z tambah 4Y tambah Z sama dengan 9.80. Maka 5Z tambah 4Y sama dengan 9.80. Itu persamaan baru, yaitu persamaan kelima. Seterusnya kami menerapkan persamaan keempat itu dengan 2. Oke. Maka 18Z tambah 4Y sama dengan Rp22.80. Itu persamaan yang keenam. Maka kami menggunakan persamaan keenam itu pada menolak persamaan kelima untuk mencari nilai Z. Maka nilai Z 13Z sama dengan 13. Maka Z sama dengan 1. Maka kami menggunakan nilai Z itu masukkan dalam mana-mana persamaan. Di sini kami masukkan nilai Z sama dengan 1 itu ke dalam persamaan keempat. Maka 9. Untuk di sini kami akan mencari nilai Y ya. Oke. Nilai Y yang kami peroleh adalah Rp1.20.
ataupun 1.20. Seterusnya kami akan mencari nilai X. So kami masukkan nilai Z sama dengan 1. Kami masukkan Z sama dengan 1 ke dalam persamaan ketiga mencari X. Maka X sama dengan 2 dengan 1. Maka X sama dengan 2. Maka harga sebuah buku latihan adalah RM2, sebuah batang pen adalah RM1.30, dan sebuah botol air mineral adalah RM1. Sekarang kita balik kepada soalan 5E. Oke, dia ingin mencari nilai N tanpa menggunakan kalkulator dalam menggunakan maklumat yang diberi. Maka apa yang kita boleh lakukan adalah dia beri 3 maklumat kan. Maka kita akan mencari satu persatu dahulu. Di sini kami akan mencari dahulu nilai P. P yang kami peroleh adalah 3 kuasa 0.1. Seterusnya kami mencari nilai Q. Q yang kami peroleh adalah 8 kuasa 0.5. Maka kami masukkan nilai P dan Q itu dalam persamaan N untuk mencari nilai N, dan kami mendapat bahwa nilai N adalah negatif 81. Ini N. Seterusnya soalan B. Ini ingin mencari panjang dalam cm bagi P dan Q. Kita senaraikan dahulu. Kita boleh senaraikan maklumat yang diberi. Dia mau jawaban dalam bentuk set. Maka kita buat dahulu BQ kuasa 2 sama dengan dalam kurungan puncak kuasa 5 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Maka BQ kuasa 2 sama dengan 9. Seterusnya BQ sama kuasa 2 sama dengan puncak kuasa 5 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. BQ sama dengan puncak kuasa 9. Maka BQ sama dengan 3. Sekarang PQ kita tahu adalah 3, maka tan 30 sama dengan PQ bagi 3. Untuk mencari nilai PQ, kita boleh melakukan tan 30 darab 3 sama dengan PQ. Tan 30 maka PQ, tertulis berulang. Maka PQ kuasa 3 darab 3 sama dengan PQ. PQ sekejap ya. Selesaikan dahulu seperti biasa untuk mencari jawaban dalam bentuk set untuk mendapatkan nilai PQ itu. Maka PQ sama dengan set 3. Sekarang kita boleh beralih ke soalan 6. Soalan 6 dia adalah segi 4 tepat ABCD dan garis lurus AE dan BF bersilang pada titik T.
Oke, diberi AB, A ke B sama 25X, KE ke D 18Y, E ke D 3FD, dan DI nisbah EC sama dengan 3 nisbah 2. Oke, soalan 6E dengan mengungkapkan E ke I dalam sebutan X dan Y. Kita senaraikan dahulu maklumat yang ada. Oke. A, E ke I sama dengan E ke D tambah D ke I sama dengan 18Y tambah 15X. Itu adalah E ke I. Untuk soalan B, diberi E ke T sama dengan HAI. So, dia ingin mengungkapkan B1 ingin mengungkapkan E ke T dalam sebutan H, X, dan Y. Maka E ke T sama dengan H E ke I. Maka H dalam kurungan E ke I adalah E ke D tambah D ke I, dimana H dalam kurungan 18Y tambah 15X. So, kita boleh darab masuk 18HY sama dengan tambah 15HX. Oke, soalan yang kedua, dia ingin mengungkapkan B ke T dalam sebutan K, X, dan Y. Apa yang kita boleh lakukan adalah B ke T sama dengan K, B ke F. K dalam kurungan B ke E tambah E ke F sama dengan K negatif 25X tambah 12Y. Oke, darab masuk sama negatif 25KX tambah 12KY. Oke, soalan B3, dia ingin mencari nilai H dan nilai K. Untuk mencari nilai H dan nilai K, yang ketiga, cari nilai H dan nilai K. Bandingkan kedua persamaan E ke T sama HAI. B ke T, E ke T nya. E ke T kita bina jalan E ke T, E ke B, tambah B ke T sama dengan kita tahu HAI kita sudah jumpa Y 18 tambah XY tambah 15 HX. K 25 kita bina dulu 25X tolak 25 12 KY sama dengan 18 HY tambah 5 HX. 12 kita cari KY nilai, sama dengan kita 18 buat H dulu Y tambah 12 K sama dengan 18 H. Maka 25 B kita tolak guna 25 K sama dengan 15 H. F sekarang. So maka untuk B ke T sama dengan K ke T sama dengan negatif BF KX tambah 12 KY. B ke Kita E buat macam biasa, kita akan tambah dapat E ke T sama dengan 18 H sama dengan 12 K. Jadikan negatif H 25 sebagai perkara K rumus begitu, X maka H sama dengan 12 tambah K 12 18. KY. Nah, untuk mencari nilai Negatif H, kita 25 perlu negatif X buat negatif tambah 25 K sama 18 HY sama dengan 15 H X. kita masukkan 25. tadi itu nilai 32 H tuh dalam nilai K. So kita selesaikan, kita akan mendapat nilai H sama dengan 10/12. Sekarang untuk mencari nilai K, kita masukkan 10/21 nilai H ke dalam mana-mana. Oke, kita dapat negatif 25 12 K sama dengan 18 H. Maka kita akan dapat 15 K sama dengan 5/7. 25 K K 18 H sama dengan 12 K H sama dengan 12 K bahagi 18. Nah, kita boleh masukkan nilai 1 dalam masukkan persamaan kedua dalam 1.
Oke. Maka kita boleh membuat Oke, kita selesaikan seperti biasa untuk mencari nilai K. Maka nilai K kita (75). Oke, kita nilai K. Dan seterusnya kita akan mencari nilai H. Kita boleh masukkan nilai K sama 75 dalam mana-mana persamaan. Oke. Oke, kita boleh masukkan K dengan 75 dalam H sama dengan 12K per 8. Maka nilai H kita boleh selesaikan seperti biasa untuk memperoleh nilai H. Maka nilai H kita adalah 10 per 21. Maka nilai K sama dengan 75 dan nilai H sama dengan 10 per 21. Oke, sekarang kita akan beralih ke soalan 7. Oke, Raja 4 menunjukkan sebuah segi 4 selari ABCD. Oke, koordinat A kita tahu adalah negatif 4, 4. Koordinat B 29. Koordinat C 41. Soalan 7E ingin mencari koordinat titik persamaan perpenjuru AC dan BD. Kita boleh label ya. Mencari titik perpenjuru sebenarnya dia ingin mencari titik tengah. Maka yang kita boleh lakukan adalah kita boleh menggunakan dua titik yaitu A dan C. Maka negatif 4 tambah 4 bagi 2, 4 tambah 1 bagi 2. Kita akan memperoleh koordinat titik tengah tersebut adalah 05 per 2. Oke, sekarang kita beralih ke 7B di mana ingin mencari koordinat titik D. Koordinat titik D ini B, kita tahu B dan D, tapi kita boleh menggunakan titik B lah mencari koordinat D. Maka kita boleh mencari titik D menggunakan titik tengah tadi. Oke. Maka X sama 2 bahagi 2, koma Y tambah 9, Y tambah 9 bahagi 2 sama dengan 0,5 per 2. Maka kita boleh samakan Y tambah 2 bahagi 2 sama dengan 0. Y tambah 9 bahagi 2 sama 5 per 2. Oke, X yang kita peroleh adalah negatif 2 dan Y yang kita peroleh adalah negatif 4. Maka koordinat D adalah negatif 2 dan negatif 4. Oke, kita sekarang boleh beralih ke soalan C sudah. Itu ingin
mencari luas segi 4 selari ABCD. Oke, kita mesti menggunakan 4 titik yang ada untuk mencari luas segi 4 tersebut. Dan kita boleh memulakan dari mana-mana titik mengikut arah lawan jam atau arah jam. Ikut arah jam, maka 1/2. Oke, 1/2 29 44 24 negatif 24 41 dan 29. Oke, kita boleh mencari kita boleh darabkan nilai itulah seperti yang ditunjukkan dalam anak panah dalam video ini. Oke, kita boleh mencari nilai setelah segi 4. Kita darab dahulu, tambah, seterusnya potong, yang seterusnya tolak. Okay. Di dalam video ini ada sedikit kesalahan, sepatutnya bukan tolak 9/4 itu seharusnya tambah. Ada sedikit kesalahan. Oke, maafkan kami. Luas segi 4 ABCD adalah 11 dan 58 unit kuasa 2. Oke, sekarang kita boleh pergi kepada soalan 8E. Oke, Raja 5 menunjukkan sebayan lengkung Y 9/27 tolak X tolak 2 kuasa 3 yang bersilang dengan paksi X pada titik P dengan mencari koordinat P. Maka apa yang kita boleh buat adalah untuk mencari koordinat P ini adalah soalan B ya. Boleh pause untuk baca. Oke, soalan B. Kita mulai dari soalan 12 8 1 dahulu. 0 sama dengan 2/27 tolak X tolak 2 kuasa 3 negatif 27 sama dengan negatif lengkungan X tolak 2 kuasa 3 3 kuasa 3 sama dengan dalam kurungan X tolak 2 kuasa 3. Oke, kita X diselesaikan seperti biasa juga. X sama dengan saya X untuk mencari koordinat P ya. P adalah 50. Oke, kita balik kepada soalan kedua, yaitu mencari luas rantau belorek. Untuk luas rantau belorek ini kita boleh menggunakan kaidah pengamiran. Oke, 0 ke 5 27 tolak X tolak 2 kuasa 3 dx. Kita boleh menggunakan rumus pengamiran untuk mencari luas rantau belorek ini. Maka 27 untuk mencari luas rantau belorek. Oke, kita boleh buat seperti ini dalam video ini. Jawabannya adalah 115.25 cm. Ya, boleh sekarang boleh balik kepada soalan B. Dia ingin mencari nilai K apabila Y sama dengan puncak kuasa 3X tambah 4
garis X sama dengan K dan X sama dengan 4. Apabila rantau berolek diputarkan 360 derajat pada paksi X, isi padu yang terjana adalah 26 pi unit kuasa 2 aja. Oke. Sama juga kita boleh menggunakan kaidah pengamiran untuk mencari nilai K. Oke, apa yang kita lakukan adalah seperti dalam video ini seperti dalam video ini untuk mencari nilai K. Maka saya teruskan tonton video ini, maka kita boleh mendapat bahwa kita boleh mendapat persamaan -3 K kuasa 2 telak 8 K tambah 28 sama dengan 0, maka nilai K adalah 2. Kita balik kepada soalan 10. Oke, dalam sebuah sekolah didapati 150 daripada 250 murid-murid tingkatan 5 mengambil mata pelajaran matematik tambahan. E10 E1, jika 8 orang murid tingkatan 5 itu dipilih secara awak, cari kebarangkalian bahwa sekurang-kurangnya 2 orang murid mengambil mata pelajaran matematik tambahan. Oke. Boleh baca juga soalan 10E2 dan soalan B. Oke. 10E1 dia ingin mencari sekurangnya 2 orang kan, maka P sama dengan 0,6, Q sama dengan 0,4, P sama dalam kurungan X sama dengan 2, maka pan C2 dalam kurungan 0,6 kuasa 2 0,4 kuasa 6. Maka kebarangkalian murid-murid yang mengambil sekurang-kurangnya mengambil mata pelajaran matematik tambahan adalah 0,04129. Untuk soalan 2, dia ingin mencari bilangan murid yang berkemungkinan menduduki mata pelajaran matematik tambahan dalam peperiksaan itu. Maka kita boleh menggunakan rumus min. Sebab dia ada bagi maklumat, kita masukkan sahaja, maka N sama dengan 13,9. Untuk B pula pertama, dia ingin mencari kebarangkalian bahwa sebiji apel yang dipilih secara awak dari ladang mempunyai diameter lebih daripada 3,2 cm. Maka kita boleh membuat B Z lebih kecil 3,2 tolak 29 bagi 1,3. Oke, untuk mendapatkan nilai ini Anda boleh merujuk jadwal taburan kebarangkalian. Boleh sekiranya tidak tahu untuk mencari jawaban daripada graf, Anda boleh merujuk dari guru-guru Anda. 10.2e dia ingin mencari nilai D jika 35% daripada apel itu mempunyai diameter kurang daripada D cm. Maka kita mencari nilai D sama juga dalam video tersebut. 11e dia ingin mencari jadwal X dan XY. Oleh itu untuk X, nilai XY kita boleh memperoleh nilai XY melalui kalkulator sahaja. Ini adalah nilai baharu X dan XY. Nilai baru X dan XY. Untuk B, dia ingin membina satu jadwal XY melawan X menggunakan skala 2 cm pada 1 unit pada paksi X dan 2 cm pada 2 unit pada paksi X pada paksi Y. Oleh itu, ini adalah graf baharu kita. Ini adalah graf baharu yang kita peroleh dan dia telah seimbang. Oke, soalan C pula, dia ingin mencari nilai Y
apabila X sama dengan 3.5. Kita tahu apabila X 3.5 dia bersamaan dengan 12. Ya. So maka apabila X sama 3.5, XY sama 12, kita gantikan saja, kita akan mendapat nilai Y yaitu 3,429. Untuk kecerunan pula, untuk soalan kedua yaitu ingin mencari nilai P, kita boleh menggunakan nilai kecerunan dari graf. Ini ada nilai untuk mencari nilai P. Maka ini kita mendapat bahwa P sama dengan 2. Bagi ketiga pula yaitu mencari nilai Q, kita tahu bahwa ini adalah rumus, ini adalah persamaan yang diberi, dan Q adalah sebenarnya adalah pintasan P, yaitu dimana Q sama dengan C. Maka tahu graf ini adalah garis lurus yang melintasi si Y. So maka Q sama dengan 5. Sekarang kita beralih ke soalan 12. Satu zara bergerak di sepanjang satu garis lurus dari titik tetap O. Laju adalah V cm per saat. Zara itu dan laju zara itu adalah V sama dengan 6T tolak 3T kuasa 2. Maka 12E ingin mencari pecutan zara itu apabila T sama dengan 4. Maka E sama dengan dV bagi dt sama dengan 6 tolak 6T. Kita bezakan dia. E sama dengan masukkan nilai T sama dengan 4, maka pecutan ada negatif 18 bagi zara itu. Bagi B pula, dia ingin mencari laju maksimum zara itu, maka 6 tolak 6T sama dengan 0, T sama dengan 1, maka laju dia adalah 6 dalam kurangan 1 tolak 3 dalam kurangan 1 kuasa 2, maka 3 cm. Oke. C, dia ingin mencari jarak dari O apabila zara itu berhenti seketika. Jarak zara itulah, oke. Maka kita boleh menggunakan pengamiran untuk mencari jarak. Maka 3T kuasa 2 tolak T kuasa 3 tambah C. Apabila T sama dengan 0, S sama dengan 0 dan C sama dengan 6, maka S sama dengan 3T kuasa 2 tolak T kuasa 3, maka 6T tolak 3T kuasa 2 sama dengan 0, maka T sama dengan 0 dan 2. Sekarang mencari S pula. 3 masukkan nilai 2 itu dalam 3T kuasa 2 tolak T kuasa 3. S adalah 4 cm. Sekarang soalan D, dia ingin mencari nilai T apabila zara itu kembali ke 0. Maka D 3T kuasa 2 tolak T kuasa 3, T sama dengan 0. Dibuat macam biasa juga tadi, bezakan dia. T sama dengan 3. Oke, sekarang kita balik kepada soalan 13. Oke, jadwal tersebut menunjukkan harga 4 jenis bahan untuk membuat sejenis pencuci mulut. 13E, dia ingin mencari indeks harga bagi bahan I pada tahun 2017 berdasarkan tahun 2015 ialah 120. Cari nilai W. Dia ingin mencari nilai W, maka apa yang kita boleh ini adalah soalan C dan D lah, boleh pause untuk baca. Apa yang kita boleh lakukan adalah W bahagi 4 darab 100 sama dengan 120. Maka W sama dengan 4,80 sen. Untuk B pula, dia ingin mencari
nilai X dan nilai Y. Y sama dengan X tambah 2, karena dicakap 2 ringgit harga pada tahun 2017 adalah 2 ringgit lebih daripada harga yang sepadan pada tahun 2015. Maka kita boleh pasang X sama dengan 5 dan Y sama dengan 7. Oke. Bagi C pula, dia ingin mencari indeks perubahan bagi kos pembuatan mesin mulut itu pada tahun 2017 berdasarkan tahun 2015. Kita boleh menggunakan rumus indeks perubahan di mana indeks harga darab pemberat bahagi jumlah pemberat. Kita akan mendapat nilai dia. Sama dengan indeks perubahan dia adalah 136.25. D, dia ingin mencari harga bagi semangkuk mesin mulut itu pada tahun 2019 jika harga yang sepadan pada tahun 2015 ialah RM15. Maka dia cakap pencuci mulut itu meningkat sebanyak 30%. Maka kita ambil 136.25 darab 130 bagi 100. Maka kita akan mendapat 177.13. Maka untuk mencari harga pada tahun 2019, RM15 darab 177.13 bagi 100 sama dengan RM 26 ringgit 57 sen. Sekian.